Balik kepada dua pasukan yang marah ke perlawanan akhir. Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. The arrival of His Majesty Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, and members of the royal family. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah selaku penasihat bagi jawatan kuasa dan juga Presiden bagi Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam. Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Haji Muda Al-Mutibik Ad-Dubillah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Abdul Malik, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Abdul Matin dan kerabat diraja yang lain. Duli Yang Teramat Mulia dilakukan. Kita dapat saksikan hanya seorang pemain hadapan Kamboja yang bersedia, manakala pemain pertahanan Timor Leste kental mengatur serangan penuh, sayang, dan juga peluang untuk mereka melakukan sesuatu setelah serangan mengejar. Itu peluang untuk pasukan Kamboja. Tendangan perlahan bagaimana Kamboja melakukan sepakan temanya, tetapi sepakannya agak teratas sedikit. Hasil kesilapan pertahanan Timor Leste. Peluang diperoleh ke pasukan Kamboja, sementara itu pasukan Timor Leste mengatur serangan di kawasan D, dijatuhkan bagaimana? Oh, tidak ke Pegadil. Lakukan oleh Maria Dos Reis di minit ke-7 separuh semula pertama. Bagaimana tendangan? Sayang, sekali lagi tendangan dari jauh, tersasar keluar. Leste, kita dapat saksikan beberapa orang pemain pertahanan pasukan Timor Leste. Ini pula pemain Kamboja terjatuh, dikawal dengan baik oleh pemain Timor Leste, memberikan kepada rakannya, dihadang pula oleh pasukan Kamboja. Masih mengatur gerak, cantik gerakan ini, masih di kawasan beradu, terlintang. Dapat didakap oleh penjaga gol Timor Leste. Kita saksikan masuk di kawasan penalti, hantar ke atas, terjatuh. Bagaimana kata pengadil? Apa kata pengadil? Memberikan sepakan penalti. Pantas gerakannya pemain nomor 10 Timor Leste, Hendrik Biru masih berada di kawasan sendiri, hantar ke atas, mengatur gerak. Mereka kerap kali mengadakan serangan di kawasan sebelah kiri ini. Kamboja, sayang, clearance baru saja dilakukan oleh pemain pertahanan Timor Leste. Kamboja pula mengatur serangan, dijatuhkan, masih berada di kawasan pasukan Timor Leste. Cantik skill yang ditujukan oleh pemain jersey 7 ini, Walter Gama, dan jika beliau menjaringkan 2 gol malam ini, beliau berpeluang untuk menjadi penjaring terbanyak untuk kejuaraan HBT kali ini. Saya kira inilah gerak perlahan, inilah cantik mengawal. Bagaimana Tuan Ajay? Rufino begitu bijak mengawal bola tadi. 75 dan 77 mereka masuk peringkat akhir. Inilah gerakan pasukan Timor Leste. Dapat gunakan pemain di sayap kiri. Peluang untuk Kamboja. Bagaimana peluang ini? Agak lambat saya kira. Di menit ke dia. Sementara selebihnya adalah pemain pertahanan Kamboja cuba mempertahankan kubu mereka. Gerakan dari pemain Timor Leste antar ke tengah. Tidak ada bersedia, masih dikawal oleh pemain Timor Leste. Bagaimana? Di kawasan peluang untuk Timor Leste. Tendangan! Tersasar. Wilson de Cruz hantar ke tengah. Peluang sekali lagi. Saya kira akan melorongkan pada rakannya, hantar ke tengah. Sebuah serangan, tapi nasib belum menyebelahi mereka. Itulah peluang dari pasukan Kamboja. Bagaimana peluang ini? Itulah. Oh, sayang. Bola hanya melewati tiang gol, tidak mahu, seakan tidak mahu untuk masuk
ke gawang Timor Leste. Bagaimana Tony Haji? Satu peluang yang terbaik kita saksikan, berjaya melepaskan diri Sosuhana dan sayang tersasar sedikit sepakannya. Satu peluang yang terbaik di menit yang ke-21 saya rasa. Peluang Kamboja ini melakukan serangan mengejut. Sekali lagi masuk ke Kamboja mengatur serangan. Percubaan dari jarak jauh. Akan saja oleh penjaga gol Timor Leste. Kita saksikan gerak perlahan ataupun ulang tahun tadi hanya sempat disaksikan oleh Fagio August de Silva. Percubaan yang agak... Kita akan menyaksikan satu gerakan yang menarik untuk kita saksikan dalam perlawanan akhir ini. Perlawanan yang menghiburkan setakat ini. Masih lagi dikawal di perlawanan dari jarak jauh. Tersasar keluar, sekali lagi berada di kawasan yang sama. Antar ke tengah. Bagaimana peluangnya? Oh! Satu peluang terbaik saya rasa dipersesiakan oleh pemain ini. Kita saksikan gerak perlahan, cuma memerlukan kawalan yang baik, tetapi kali ini kawalan yang tidak begitu sempurna yang dibuat oleh pemain Kamboja ini. Agak kecewa. Dan akhirnya dengan gol tersebut mereka layak ke peringkat separuh akhir. Dipersalahkan. Saya kira beliau akan diberikan teguran. Kita harapkan belia-belia ASEAN akan dapat merawat emosi ketika berada di atas padang. Kita faham kerana tekanan adalah begitu tinggi dalam kedudukan yang sebegini. Apatah lagi kedua pasukan berkorban begitu besar untuk mereka peringkat terakhir. Jadi apa yang kita harapkan agar belia-belia ASEAN akan dapat mengawal emosi mereka. Perlawanan dihentikan untuk seketika oleh pengadil dari Jordan, yaitu Ahmad Yaakob Ibrahim, dan telah pegawai perlawanan atau pegawai perawatan terpaksa memberikan. Kita saksikan insiden yang mengakibatkan itulah insiden yang kad merah saya kira dilayangkan oleh kepada pemain Kamboja Cheng Meng. Dari gerak perlahan kita dapat saksikan punca beliau dilayangkan kad merah. Permainan dihentikan bos ketiga. Ternyata pemain dari Kamboja yaitu yang memakai jersey 3 Cheng Meng telah pun dilayangkan kad merah oleh pengadil perlawanan. Jadi ini bermakna Kamboja akan bermain 10 orang. Advantage bagi Timor Leste. Jadi kita mengharapkan permainan akan berjalan seperti biasa, tenang dengan semangat kesukaan yang tinggi. Ini dia pemain nomor 3 Cheng Meng, agak kecewa sedikit dan kesal dengan apa yang dilakukan sebentar tadi. Dan permainan terpaksa dihentikan bos. Atau serangan, ini peluang untuk Timor Leste, hantar ke tengah, peluang untuk Timor Leste sekali lagi. Baru saja masuk ke minit ke-40, suatu lagi peluang untuk Timor Leste, hantar ke tengah, saya kira peluang tendangan. Sekali lagi, dua peluang bertubi-tubi. Terbaik tadi kita saksikan gerak perlahan, bagaimana Timor Leste melakukan gerakan walaupun siap sedia tapi terlalu terkena salah seorang pemain pertahanan Kamboja tadi. Jadi terselamat Kamboja semakin pasukan Kamboja belum mengatur serangan. Kamboja pantas mengawal keadaan. Kamboja mengatur serangan, bagaimana? Terjatuh. Satu peluang terbaik untuk Kamboja. Kita saksikan gerak perlahan, bagaimana kepantasannya, tetapi dapat dihadang sana oleh pertahanan Timor Leste, yaitu pemain nomor 4 tadi cepat bertindak. Kandodo. Bagaimana peluang
Itulah saya katakan, bukan saja mereka bermain begitu pantas, malah kita mengulas pun harus pantas, Tuan Najib. Kedua, tidak ada rakan yang bersedia memilih untuk berikan di sebelah sana. Antara satu dua baik. Pula mengambil giliran untuk melakukan serangan. Mendada baik serangan ini. Bagaimana Timor Leste? Peluang untuk Timor Leste. Tendangan! Gol dijaringkan oleh pemain jersey 10 Enrico Wilson de Cruz. Untuk gol pertama Timor Leste. Akhirnya berhasil juga jaringan Enrico Wilson de Cruz. Satu serangan baik di sebelah kiri dan terpedaya nampaknya pertahanan Kamboja. Jadi 3 serangga begitu gembira sekali. Pemain nomor 10 Enrico Wilson de Cruz menjaringkan gol, membuat percobaan dan gagal diselamatkan oleh penjaga gol Kek Soksala. Enrico Wilson de Cruz menjaringkan gol pertama di menit ke-51 jersey 10. Apakah ini akan menjadikan mereka juara edisi yang juara kelima untuk HBT? Sama-sama kita saksikan kerana perlawanan masih berada di menit ke-51. Inilah jaringan Timor Leste menang 1-0. Hantar lintang. Satu serangan yang baik. Bernasib baik penjaga gol Timor Leste, saya kira. Satu gerakan yang cukup baik yang dibuat oleh Kamboja tadi. Sayang sepakan pemain nomor 23. Pemain nomor 23 tadi, Brak Troy tiba tepat pada penjaga gol. Kita saksikan gerak perlahan. Akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gol Timor Leste, Fagio Augusto. Ke serangan balas, Kamboja memberikan kepada di sebelah sana, iaitu pemain jersey 19 Kakada, Long Kakada. Ini peluang untuk Kamboja. Terkena salah seorang pemain. Walaupun bermain 10 orang, ternyata antara 1-2 yang baik. Bagaimana peluang ini? Tendangan. Pasukan Kamboja membuat serangan antar ke tengah. Peluang untuk Kamboja. Saya kirakan dari target. Sekali lagi Timor Leste mengatur serangan, dapat mengawal. Timor Leste antar ke tengah. Terbuka. Free header di menit ke-64. Peluang dimiliki oleh. Kita saksikan ulang tayang. Free header, tetapi hanya ketepatan saja, belum menepati untuk gol kedua Timor Leste. Perhatian di atas padang. Pasukan Kamboja mengatur serangan. Kamboja tidak ada rakannya yang bersedia untuk menyambut hantaran tersebut. 9 Kamboja, walaupun berjaya melepaskan diri tapi tidak ada bantuan. Sepatutnya rakannya di sebelah kiri bersedia. Tapi itulah yang dapat kita perhatikan, bagaimana penyerang-penyerang advantage untuk pasukan Kamboja. Kamboja mengatur serangan ketika ini. Peluang untuk Kamboja, lemah saja atau ke Kamboja. Bagaimana? Tandukan. Satu lagi tandukan yang tidak tepat ke sasaran. Itulah kehebatan Kamboja. Walaupun bermain 10 orang, mereka mampu bangkit dan mengimbangi kekuatan Timor Leste. Nyaris-nyaris memberikan gol penyemahan. Kita saksikan gerak perlahan bagaimana pemain-pemain pemain jersey 17 hantar ke tengah. Kan Timor Leste. Kamboja untuk serangan, masih berada di kawasan belakang, tetapi cepakan ataupun cuan meliar dari Kamboja. Perlawanan di menurut mereka cepakan. Saya kira jika Hasana Bolkiah ke Timor Leste. Peluang untuk Kamboja. Satu percobaan di saat akhir, tetapi gagal. Pemain Kamboja membuat percobaan tadi, nyaris-nyaris menghasilkan gol penjemaan. Itu peluang terbaik bagi Kamboja untuk menyamakan kedudukan melalui pemain nomor 12 tadi.
Suhana. Sayang peluang tersebut. Sel penamat memberikan kemenangan untuk pasukan Timor Leste. Sejarah akan tercipta untuk Timor Leste jika kedudukan ini. Itulah kemenangan untuk Timor Leste yang pada satu ketika tidak diberikan harapan oleh pasukan-pasukan maupun penyokong-penyokong mereka. Namun dongeng zaman purbakala dicipta oleh Timor Leste di calon negara Hassanal Bolkiah Brakas. Itulah Rubindun. Kita dapat menyaksikan kehebatan dua pasukan yang marah ke peringkat akhir bagi merebut Piala Hassanal Bolkiah 2018, di mana Timor Leste berjaya menempaskan Kamboja dengan jaringan 1-0. Jaringan dibuat di menit yang ke-51 melalui Hendrik Wilson de Cruz. Tahniah juga diucapkan kepada Kamboja yang bermain 10 orang tapi mampu mengimbangi kekuatan pasukan Timor Leste. Ini merupakan satu pencapaian terbaik bagi kedua-dua pasukan, khususnya pasukan Timor Leste yang muncul sebagai juara Hassanal Bolkiah Trophy 2018. Jadi tahniah kepada pasukan Timor Leste dan tahniah juga kepada pasukan Kamboja. Cara penyampaian hadiah kepada pemenang. Begitu gembira sekali nampaknya pemain-pemain Timor Leste. Mereka telah pun berjaya menunjukkan semangat kesukaran yang tinggi sepanjang kejuaraan Piala Hassanal Bolkiah 2018. Pasukan Timor Leste dalam perlawanan pembukaan berjaya mengalahkan pasukan Brunei Darussalam 1-0. Dan peringkat terakhir mereka berjaya mengejutkan Singapura dengan jaringan 2-1. Inilah pemain-pemain Timor Leste yang memberi penghormatan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan juga kerabat-kerabat di raja yang lain, menyaksikan kehebatan kedua-dua pasukan. Tidak syak lagi, Hassanal Bolkiah Trophy ini merupakan satu gelanggang untuk melahirkan pemain-pemain muda yang berbakat dan sekaligus akan mewakili negara-negara masing-masing. Ini cara terbaik dan kita patut berbangga dengan idea ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan tidak mengherankan dalam jangka masa terdekat ini, sama ada Kamboja ataupun Timor Leste dan juga pasukan-pasukan yang lain yang menyertai Hassanal Bolkiah Trophy ini akan mampu menjadi skuad utama bagi negara masing-masing. Jadi inilah gelanggang untuk mencari bakat-bakat pemain-pemain muda untuk diserapkan ke skuad masing-masing. Juara akan menerima Piala Kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, di samping wang tunai 20,000. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan mengurniakan pasukan Fair Play dimenangi oleh Myanmar. Myanmar walaupun tewas di peringkat 10 akhir, tapi dianugerahkan sebagai pasukan Fair Play dan pemain terbaik. Timor Leste, pemain Timor Leste berjaya menjadi pemain terbaik. Itu dia pemain terbaik bagi kali ini, pemain nomor 10 yang menjaringkan gol kemenangan bagi Timor Leste, Wilson de Cruz. Juara HSBC 2018.
Leste juara menerima pingat emas. The HBT 2018 winning team receiving the gold medal, Timor Leste. Timor Leste juara dan seterusnya memenangi pingat emas untuk acara ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah berkenan mengurniakan hadiah-hadiah ini kepada pemain terbaik dan juga pingat juara. Dan ketiga inilah pemain-pemain Timor Leste yang bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Satu contoh yang terbaik, di atas kertas mereka bukanlah pasukan pilihan, tetapi di gelanggang mereka menunjukkan semangat kental, semangat juang yang tinggi. Walaupun tewas dalam pusingan pertama dengan juara bertahan Myanmar, tetapi tidak melemahkan semangat mereka untuk terus berjuang. Bermula apabila seri dengan Thailand 1-1, kemudian mereka bangkit bertemu dengan Singapura, akhirnya berjaya menjinakkan Singapura 2-1. Jadi itulah Timor Leste yang muncul sebagai juara dan sekaligus menerima pingat emas yang disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah. Ini merupakan penyertaan yang ketiga bagi Timor Leste. Pada tahun 2012 mereka berjaya melarikan diri ke peringkat terakhir, tempat ketiga dalam kumpulan B dan tempat kelima dalam kumpulan A pada tahun 2014. Jadi tahun ini merupakan pencapaian yang terbaik bagi Timor Leste yang telah berjaya muncul sebagai juara, mengalahkan Kamboja dengan jaringan 2-0. Pegawai-pegawai dari Timor Leste rasa berpuas hati. Dan juara menerima pingat perak, wang tunai RM10,000 Brunei, pasukan Kamboja. Kamboja naib The juara runner-up receiving the silver dan medal sekaligus and menerima cash pingat perak prize of dan wang tunai $10,000 Brunei berjumlah RM10,000. Cambodia. Kamboja walaupun tewas kepada Timor Leste 0-1, tetapi pujian harus diberikan kepada mereka kerana bermain 10 orang dalam masa 47 minit. Mereka mampu menunjukkan semangat juang yang tinggi, seringkali melakukan beberapa serangan yang mencemaskan, cuma nasib tidak menyebelahi mereka. Jadi mereka mampu menjadi naib juara dan sekaligus menerima wang tunai RM10,000 Brunei. Kamboja ini penyertaan kelima menyertai kejohanan bola sepak Arsenal Bolkiah ini, Arsenal Bolkiah Trophy. Pada tahun 2002 mereka berada di tempat yang kelima dalam kumpulan A. Manakala pada tahun 2007 mereka berada di tempat ketiga dalam kumpulan B, dan rekod terbaik mereka pada 2014 mereka mendapat tempat yang keempat. Jadi Kamboja walaupun dianggap pasukan yang tidak mempunyai bintang, tetapi mereka bermain secara berpasukan dan juga semangat yang tinggi harus menjadi contoh kepada pemain-pemain muda kita. Yang penting, kejohanan ini melahirkan pemain-pemain muda bukan saja bagi Brunei Darussalam, malah bagi negara-negara ASEAN.
Kan Pisal, pemain yang memakai jersey 16, dan inilah pegawai-pegawai dari pasukan bola sepak Kamboja. Hampir 2 minggu mereka beradu untuk menentukan siapa yang berhak menjadi juara. Ternyata pada hari ini sudah pun terjawab. Timur Leste muncul sebagai juara, mengalahkan Kamboja dengan jaringan 1-0. Thailand merupakan negara yang paling banyak menjadi juara, sebanyak 2 kali. Brunei Darussalam cuma sekali pada tahun 2012. Myanmar pada tahun lepas, pada 2 tahun yang lalu 2014. Dan Indonesia merupakan negara yang pertama yang pernah menjadi juara Hassanal Bolkiah Trophy pada tahun 2002. 10,000 untuk naib juara. Itulah tadi audio penonton Duling Taman Mulia Perukastri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtar berkenan mengurniakan pemenang-pemenang bagi fair play, pemain terbaik, pingat juara dan pingat naib juara. Kebudayaan Belia dan Sukan dengan penuh hormat dan sembah takzim akan menghadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dan seterusnya, Paduka Suri Baginda Sultan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah akan berkenan mengurniakan ataupun mengundegarkan trofi Hassanal Bolkiah dan cek kepada juara The Honorable Minister of Culture, Youth and bernilai Sport 20,000 will Brunei. now graciously invite His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, to present the champion team with the Hassanal Bolkiah Trophy and cash prize. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berkenan menganugerahkan trofi Hassanal Bolkiah dan wang tunai berjumlah RM20,000 Brunei. Timur Leste RM20,000 Brunei. Timur Leste muncul sebagai juara. Inilah trofi yang menjadi kebanggaan bagi negara-negara ASEAN. Piala Kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dimiliki oleh Myanmar, dimiliki oleh Timur Leste. Suasana di Stadium Negara menjadi meriah dengan adanya persembahan bunga api. Inilah sudah penonton kemeriahan yang terdapat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah sebagai penutup upacara kejuaraan bola sepak Hassanal Bolkiah Trophy 2018, di mana Timur Leste muncul sebagai juara.